السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita puji dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi pujian pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain seluruh nikmat yang kita perolehi dalam hidup kita ini semuanya datang daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah dengan kamu daripada nikmat-nikmat yang ada itu melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantaran itu perbanyakkanlah kita untuk terus memuji Allah agar mengingatkan kepada diri kita supaya jangan bersikap takabur, sombong atas apapun kelebihan yang kita miliki daripada nikmat-nikmat yang ada, kerana semuanya itu adalah pemberian sementara daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dengan ucapan pujian tahmid yang kita tuturkan dan lafazkan itu akan memberikan kepada kita kekuatan hati kita untuk sentiasa mengiktiraf setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian dan kurniaan daripada Allah. Di samping pada saat yang serupa dengan ucapan-ucapan tahmid dan pujian ini akan mengekalkan nikmat yang kita perolehi dalam hidup ini, yang mudah-mudahan segala-galanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita sambung perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin itu masih lagi membicarakan perkara yang berkaitan dengan babus sabr, ya, dalam hadis yang ke-19. Ada lagi lebih kurang, kalau tidak silap ada 30 hadis dalam bab yang berkaitan dengan as-sabru ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dengan hadis demi hadis yang kita bicarakan dalam bab sabar ini, kita dapat mengambil satu pengajaran yang akan membina kekuatan dalam diri kita. Di saat ketika kita berada dalam keadaan lemah, maka hadis ini akan memperkukuhkan dan meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita.
Dan di saat ketika kita memerlukan bantuan, hadis inilah yang dijadikan sebagai sandaran untuk kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ketika kita merasai setiap kesakitan dan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan kepada kita kebahagiaan, menimbulkan kepada kita ketenangan, dan menimbulkan kepada kita rasa untuk meredai atas apa sahaja perkara yang Allah Subhanahu wa taala uji dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai mubasyirin, golongan yang diberikan mubasyirin, golongan orang-orang yang diberikan berita gembira dengan pelbagai bentuk balasan-balasan dan kurniaan yang tidak terhingga yang datangnya daripada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun akan disempurnakan orang-orang yang bersabar pahala kepada mereka tanpa ada hitungan daripada hitungan manusia untuk membilang setiap pemberian dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dalam hadis yang ke-19 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab sabri, bab yang berkaitan dengan sabar. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaum al-qiyamah, rawahu at-Tirmidzi. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, apabila Allah menghendaki terhadap hamba-Nya itu akan kebaikan, maknanya Allah nak bagi kebaikan. Ini kita kena lihat balik. Bila berlaku demikian, bermakna ada sesuatu kebaikan yang ingin Allah beri. Hadis ini banyak, tuan-tuan. Ada dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebut, idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu. Bila Allah menghendaki seseorang itu akan kebaikan, Allah akan menjadikan dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada hadisnya. Tapi dalam hadis ini, oleh kerana kita bicarakan perkara yang berkaitan dengan sabar, lantas disebutkan dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, bila mana Allah menghendaki seseorang itu akan sesuatu kebaikan yang diberikan kepadanya, apa yang berlaku? Ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Maka Allah akan menyegerakan baginya itu uqubah, balasan semasa berada di dunia. Maksudnya daripada hamba ini, hamba siapa? Hamba yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'abdul muqsir, al-'abdul 'asi. Hamba yang kurang dari sudut amalan-amalan kebaikannya, dan hamba yang pada saat yang serupa melebihi maksiat berbanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat orang yang beriman itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 golongan manusia. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafainahu min ibadina. Sesungguhnya kami telah mewariskan kitab Al-Quran itu kepada kalangan orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Tapi malangnya di kalangan hamba Allah itu dibahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di kalangan mereka itu ada yang mereka ini terdiri daripada kalangan yang menzalimi akan dirinya. Maksud menzalimi dirinya, maksiatnya itu lebih banyak dilakukan berbanding dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Menyebabkan dosanya itu melebihi daripada perkara-perkara yang membawa kepada pahala dan ganjaran di sisi Allah. Ini disebut oleh Allah dengan ayat walimul di nafsi. Siapa lagi? Wa minhum muqtasid. Dan ada di kalangan mereka itu golongan mereka yang muqtasid. Iktisad ni maksudnya sederhana, ya, baina-baina, di antara baik dan juga di antara buruk. Yang dimaksudkan di situ kata para ulama, iaitulah golongan mereka yang mengutamakan perkara-perkara yang wajib, tapi pada saat yang serupa tidak melakukan perkara-perkara yang sunat, juga tidak melakukan dosa. Tetapi pada saat yang sama ia melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini golongan yang disebut dengan nama muqtasid. Nak buat perkara-perkara tambahan ibadah dalam kehidupan baginya tak menjadi ataupun menjadi keberatan baginya, tapi yang wajib tidak pernah ditinggalkan, golongan yang disebut dengan nama muqtasid. Sementara yang ketiga,
wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, iaitulah kelompok yang ketiga, mereka yang tidak pernah memilih dari sudut amalan-amalan ibadah dalam kehidupan. Yang penting adanya pahala di sisi Allah, biarpun sekecil mana, itulah yang akan dikejar dalam kehidupannya, tetapi diutamakan yang wajib dan kemudian disusuli dengan perkara-perkara yang sunat dalam kehidupan. Kelompok-kelompok ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman pada Allah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran sesuatu yang Allah berikan kebaikan dengan kasih sayang daripada Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman pada Allah. Allah akan menyegerakan balasan-balasan kepadanya. Balasan ini kadang-kadang kita kata, Ustaz, balasannya apa? Allah jadikan Allah humbankan azab ke daripada sesuatu itu berlaku gekaran gempa bumi ke, ataupun berlaku sesuatu perkara yang menimpa, berlaku kerosakan sebagai contohnya dan sebagainya. Yang penting azab daripada Allah. Jawapannya tidak begitu. Kadang-kadang Allah jadikan dalam hidup kita ini kita terpaksa menghadapi pelbagai bentuk kesusahan, sakit yang berpanjangan. Itu ujian daripada Allah. Maksudnya ukubah itu Allah berikan. Kenapa Allah jadikan demikian? Kerana ingin menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Bukankah kita telah pun bicarakan dalam hadis yang lalu, Rasulullah menyatakan apapun yang menimpa seorang muslim itu, min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin, daripada keletihan, daripada sakit, pingsan, sedih dan juga kebimbangan yang dihadapi itu, semuanya adalah merupakan kafarah ataupun penghapus terhadap dosa-dosa yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi mungkin itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Redalah dengan apa yang Allah berikan, bersabarlah kerana sebenarnya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Apa kebaikannya? Allah nak menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita ini sebelum kita dibawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bila Allah menghendaki kepada hambanya itu kejahatan, maksudnya Allah ingin menjadikan dia ini insan-insan yang akan berhadapan dengan masalah di hadapan Allah di saat kematiannya, apa yang berlaku? Amsaka anhu bidhanbi, maka Allah akan menahan terhadapnya itu dengan dosa yang dia lakukan. Semakin dia melakukan dosa, Allah biarkan. Buat lagi dosa, Allah Subhanahu wa taala biarkan. Pada saat ketika Allah membiarkan demikian, dosa semakin bertambah hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehinggalah nanti Allah akan menyempurnakan hukuman bagi dosa tersebut pada hari kiamat kelak. Mana yang kita nak pilih, tuan-tuan? Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalaulah diberikan pilihan sebegini, sudah tentulah bagi kita sebagai insan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita memilih untuk Allah menghukum dosa yang kita lakukan semasa berada di dunia. Mengapa? Kerana hukuman di saat ketika berhadapan dengan Allah yaumul qiyamah itu tidak ada satu perkara yang mampu ditahan di kalangan orang-orang yang apabila diazab oleh Allah. Bayangkan azab yang paling ringan Allah sediakan pada hari kiamat ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, itu dengan terbakarnya akan ibu jari kaki. Ya, ibu jari kaki itu diletakkan pada jumar ataupun pada batu yang begitu panas yang telah pun dibakar dengan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan otaknya ketika itu menggelegak. Tuan bayangkan dalam hal demikian, tak pernah kita rasai demikian. Letaklah apapun ibu jari kaki kita pada tempat-tempat yang panas. Paling tidak kita melompat kerana terasa kepanasan lantai yang begitu panas yang kita rasai, tak lebih daripada itu. Tapi cuba bayangkan azab yang paling ringan Allah sediakan dalam neraka itu, iaitulah azab yang diletakkan ibu jari kaki pada batu yang begitu panas, dan pada saat yang serupa otak manusia ketika itu bergegar ataupun menggelegak disebabkan kepanasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi hadis ini nak mengajar pada kita, redalah dengan setiap ujian-ujian yang Allah berikan dan bersabarlah, kerana hakikatnya Allah sedang berusaha untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan semasa kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita tengok pengajaran yang dibicarakan oleh para ulama. Dalam hadis ini juga disebut hadis yang keduanya, ya, pada hadis susunan yang ke-19 ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum
Faman radiya falahur ridha wa man saqita falahus suhut. Rawahu Tirmidzi. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan, inna izamal jaza ma'a izamil bala, diiringi dengan besarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar Allah menguji, hakikatnya semakin tinggi pahala yang Allah ingin berikan. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap daripada seseorang itu ada beberapa darjat yang akan diberikan oleh Allah bersandar kepada amalan-amalan yang dilakukan. Semakin susahnya kita berhadapan dengan ujian, ingatlah hakikat Allah semakin ingin meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi jangan timbul perasaan su'uzzan billah, sangka buruknya kita kepada Allah. Bertahun ustaz saya menghadapi kesusahan dan kepayahan dalam hidup ini. Baru nak meningkat Allah berikan kepada saya kebahagiaan dalam tempoh beberapa bulan, jatuh balik. Bagi seorang mungkin yang berusaha keras mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebab yang tertentu untuk kita memuhasabah diri kita. Kenapa boleh berlaku demikian? Dan yang kedua, Allah nak meletakkan kita di kalangan orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi sebab itu hadis ini juga mengingatkan pada kita, apapun ujian dan besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya Allah sedang menambahkan pahala, izamil jaza, besarnya pahala yang disediakan oleh Allah. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qauman, bila Allah mencintai sesuatu kaum itu, ibtalahum, Allah pasti akan menguji ke atas mereka. Jadi Allah sayang kepada sesuatu kaum itu, Allah uji. Allah sayang kepada seseorang, Allah akan menguji mereka. Uji itu tujuannya apa? Nak tengok sejauh mana dia menunjukkan tanda sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin diuji, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang terdahulu bila nampak jaminan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jaminan syurga, mereka memilih untuk mendapatkan syurga Allah, biarpun mereka terpaksa merentasi akan setiap kesusahan, kepayahan dan apapun permasalahan yang dilalui. Dahulu juga kita ada bicarakan kisah bagaimana seorang wanita yang sedang sakit. Waktu sakitnya dirasuk dengan penyakit dengan rasukan, ya, yang saat ketika itu dia tidak tahu apa yang sedang berlaku dalam dirinya, sehingga kan dia terbuka akan auratnya ketika itu. Minta supaya Rasulullah doakan. Rasulullah bagi dua pilihan. Pertama, kalau sekiranya kamu bersabar, lakil jannah, bagi kamu syurga. Tapi kalau sekiranya kamu nak minta aku doakan agar kamu sembuh, boleh sahaja aku doakan. Itulah permintaan daripada wanita sahabiah tadi, memilih untuk berada dalam keadaan sakit tersebut. Cumanya dia minta supaya Rasulullah doakan agar saat ketika dia sedang dirasuk ketika itu, ya, yang disebut dengan nama sirak itu, pada saat yang serupa dia minta agar Rasulullah mendoakan supaya auratnya tidak terbuka dan dilihat oleh golongan ajnabi, mereka yang bukan mahram ketika itu. Itu sahaja yang diminta, Rasulullah doakan. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bila Allah sayang kepada kita, pastinya Allah akan menguji, nak melihat sejauh mana kita meredai dan menerima hakikat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya, barang siapa yang reda dengan ujian tersebut, falahur rida, baginya itu dia akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dan tuan tengok dalam hadis ini, falahur rida, baginya reda, reda daripada Allah, bukan reda daripada manusia. Kita kalau nak dapat reda daripada manusia itu, kita bersungguh-sungguh. Nak dapat pingat tak? Contohnya, nak dapat pingat. Kalau nak dapat pingat, kau kena buat ataupun kamu kena lakukan demikian-demikian. Ya, setiap kerja ni kena penuhi. Siap sekian-sekian. Kita akan buat tak? Kita akan bersungguh-sungguh nak buat. Sebab apa? Nak dapat pingat tersebut. Itu kerja antara kita dengan manusia, sanggup untuk tidak tidur malam, bermujahadah ataupun bangkit di waktu malam semata-mata nak mendapatkan apapun habuan yang ingin diberikan. Bayangkan, reda ini bukan reda daripada manusia. Reda ini daripada Allah. Bila reda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita dapat? Lebih daripada apapun pemberian manusia terhadap manusia. Manusia nak bagi kepada manusia ni, dia ada hak dia. Kita ada harta, sebagai contohnya, nak bagi pada isteri seluruh harta kita, fikir 2-3 kali.
Tak lama sebulan lepas tu bercerai, habis duit tak ada dah. Nak buat macam mana? Rumah atas nama isteri, kereta atas nama isteri. Apa lagi yang kita ada? Pakaian je bukan atas nama isteri. Hanya pakaian sahaja yang kita bawa keluar daripada tempat tinggal kita. Akhirnya kita berjalan ketika itu, tak ada apa-apa yang kita dapat. Maknanya manusia nak bagi seseorang manusia, walaupun dia cintai, ketika itu dia akan berikan mengikut had-hadnya yang tertentu, batasannya. Tapi bila kita mendapat redha daripada Allah, tidak ada had dan juga balasan yang mampu untuk kita bayangkan dan gambarkan bila saat ketika Allah redha dan Allah ingin memberi kepada seseorang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu pemberian daripada Allah. Wa man sakhita, tapi malangnya bila mana seseorang itu diuji, sakhita, dia marah. Marah ni dengan maksud apa? Marah ni kadang-kadang kita ulas penyakit yang kita hadapi. Kenapalah aku sahaja yang sakit ni? Bulan lepas dah sakit, bulan ni sakit. Kenapa tak jiran aku yang di sebelah pula sakit? Contohnya, kan kadang-kadang begitu perasaan yang kita ada. Dah seminggu dah ni tak sembuh-sembuh. Kenapalah ya Allah? Padahal aku rajin datang pergi ke masjid. Aku rajin datang pergi ke surau. Makin rajin, makin teruk pula penyakit yang aku hadapi. Subhanallah, ada timbul perasaan seumpama ini seakan tidak menerima hakikat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini dikatakan sakhita. Bahkan lebih buruk daripada itu, tidak menerima setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sebagai salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau itulah yang berlaku sehingga timbul su'uzzan billah, sangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Falahus suhtu, baginya itu juga kemurkaan daripada Allah. Bila Allah murka ni, apa keburukan yang kita dapat? Pertama, dalam hidup kita ni tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, apa yang kita dapat? Hanya apa sahaja yang Allah bagi pada kita, itu sahaja yang kita perolehi. Lebih daripada itu tidak ada. Cukup-cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak ada keberkatan, maknanya tidak ada penambahan. Sebab bila sebut dengan istilah barakah, apa dia? Para ulama kata al-barakatu ziyadatul khair. Barakah itu adalah merupakan sesuatu yang bertambah, akan terus bertambah kebaikan demi kebaikan. Kadang-kadang sedikit, tapi bila diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikannya. Seperti mana kes yang berlaku kepada seorang lelaki Arabi yang ketika itu masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 6 orang daripada para sahabat, artinya keseluruhannya ada 7 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu makan bersama. Tengok-tengok ada seorang sahabat tadi ataupun seorang Arabi, seorang Arab daripada kawasan pedalaman, bila disediakan jamuan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ketika itu. Sebab ni kadang-kadang berlaku juga, time jamuan datang, tak ada jamuan tak datang. Bila datang ketika itu, dia makan, dia tak nak makan bersama-sama. Dia makan bersendirian ketika itu. Waktu ketika makan bersendirian, tengok makan, oh, alhamdulillah, yang lain makan ramai-ramai ni, mesti rasa lapar. Yang dia makan seorang ketika itu. Waktu itu Rasulullah pandang sahaja lelaki tersebut. Dipandang apa yang sedang berlaku. Kemudian Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat, "Lau samma lakafakum." Kalaulah dia tadi membaca bismillah, satu pinggan yang dibaca bismillah tu, disebut dengan bismillahirrahmanirrahim, dan dia makan, makanan dalam pinggan itu memadai untuk kamu 7 orang yang makan bersama dengan dia. Allahu Akbar. Tentang bayangkan, satu pinggan menyamai boleh sampai pada 7 orang. Kita satu pinggan berapa orang boleh makan? Seorang lah Ustaz. Tak ada kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi itu pun itu hanya sekadar ajak-ajak ayam je istilah. Meh, makan sekali. Tak ada orang nak makan sekali dengan kita. Istilah kita sebut. Cuba ajak kita makan sekali, kita duk makan sekali. La ilaha illallah. Kenapalah dia makan? Aku hanya ajak ayam je. Bukan sungguh-sungguh. Mujurlah orang kita faham tentang bahasa tersebut. Kita duk tengok, okeylah, tak apalah. Silakan makan dan sebagainya. Bayangkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan demikian. Kenapa boleh mencukupi dengan 7 orang makan dengan satu pinggan? Kerana ada keberkatan daripada ucapan bismillah. Nah, barakah itulah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sedikit bila diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada banyak yang tidak diberkati. Akhirnya hasil daripada banyak itu tidak memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai insan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada dua-dua hadis ini, pertama, segala urusan manusia berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat qada dan qadar daripada Allah. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman.
Percaya mahwal iman tersebut. Semua daripada kita tahu dah rukun iman ada 6. Dalam kitab-kitab akidah pun bila sebut bicarakan bab iman, itulah dia yang kita bicarakan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kamu beriman dengan Allah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa, percaya dengan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna. Dan kemudian kita percaya tentang wujudnya para malaikat. Percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Percaya dengan adanya utusan-utusan Allah yang diutuskan kepada manusia. Dan kemudian diikuti dengan percaya pada hari akhirat. Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diakhiri dan kamu percaya dengan bil khairi qadrihi wa syarrihi. Dengan setiap kadar sama ada baiknya ataupun buruknya, Allah dah tentukan kadar tersebut dan ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Maknanya kematian kita ni Allah tahu dah tentukan tarikh kita bina. Bila kita akan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita berusaha. Usaha yang kita lakukan itu adalah merupakan tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh orang yang beriman, kerana itu tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak kita meletakkan hanya berharap pada Allah tanpa ada usaha yang kita lakukan. Apapun Allah telah tentukan akan takdir dalam kehidupan kita, terimalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, setiap manusia itu melakukan kesilapan. Memang setiap daripada kita ini tidak pernah tidak tersilap. Selain daripada para nabi, nabi-nabi Allah ataupun utusan Allah maksum, mereka itu terpelihara daripada melakukan dosa. Adapun kita tak pernah tak melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap daripada anak Adam itu mereka melakukan kesalahan. Khata'. Hadis menyebutkan dengan kalimah khata' ni, itu digunakan dengan wazan fa'al. Fa'al ini dalam bahasa Arab dia disebut sebagai sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni apa dia? Iaitu sifat yang keterlaluan. Sifat yang keterlaluan. Mungkin kita telah bicarakan dahulu. Kalau seorang yang makan, kita sebut dia sebagai akilun. Tetapi kalau kuat makan, kita kata akal. Dengan menggunakan wazan fa'al. Akal, itu maknanya makannya terlalu banyak, tidak berhenti. Nampak sahaja makan, dimakan. Tak ada makanan, berhenti. Ada makanan, dimakan. Memang tukang habis dia sebagai contoh. Itu disebut dengan nama akal. Dan dalam bahasa Arab ini, Rasulullah menyebut khata' itu menggambarkan manusia tidak pernah berhenti daripada tidak melakukan dosa. Kita akan tetap melakukan dosa. Walaupun kita duduk di masjid, rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke surau, dosa kita tetap berlaku. Sebab itu rahmat Allah, Allah turunkan sayangnya pada kita ni dengan mewajibkan solat. Pergi solat, ya. Bila kita laksanakan solat, dosa kecil kita terhapus. Nanti lepas daripada solat, buat dosa lagi. Masuk solat berikutnya, dosa kecil kita terhapus. Itu di antara kelebihan. Kenapa solat itu diwajibkan oleh Allah pada waktunya yang tertentu? Sebab nak menghapuskan dosa. Tiba-tiba solat diwajibkan, kita kata tak payahlah, qada' nanti. Kerja qada'. Maknanya ketika itu kita telah menghimpunkan dosa-dosa kita. Bila dihimpun ketika itu, apa bahayanya? Bahaya bila dosa kita himpun dan tidak disucikan dengan kadar yang segera, dia akan menutup hati kita. Titik-titik hitam yang disebut dalam hadis nuqtatun sauda. Titik hitam itu bila kita tidak bersihkan, dia akan melekat. Dan bila melekat dalam tempoh yang lama, bukan mudah kita nak hilangkan. Macamlah cat yang melekat. Saya ingat ketika masjid negeri satu ketika dahulu, bumbung ketika itu dibersihkan, dicat dengan warna putih. Rupa-rupanya dia tak perasan bila cat warna putih itu dia cat begitu, titisan tersebut bertiup. Sebab dia buat daripada atas, daripada dom yang berada di atas tu, dia cat bahagian atas, cat tersebut itu terbang kena kat kereta-kereta. Tengok kenapa bintik-bintik putih ni, daripada mana? Parking di Jais pun tengok kereta-kereta yang parking di situ semua ada titik-titik putih. Ni tai apa ni, burung ke apa? Takkanlah banyak titik, pergi ke kereta lain ada. Tengok pada saat tersebut, tak apalah, biarkan. Bila dibiar, dalam tempoh seminggu baru tengok banyak tumpuk-tumpuk tersebut. Basuhlah, basuh tak hilang. Akhirnya apa yang dibuat? Terpaksa jugalah pergi coating semula. Hantarlah ke kedai. Berapa kena bayar? Ratusan. Kalau jenis kereta tu besar, 1,000 lebih. Mungkin kena coating, nak bersihkan bintik-bintik hitam itu. Itu bayangkan cat. Tuan-tuan bayangkan dosa kita. Kita himpunkan dosa tersebut, tak apalah nanti nak bertaubat pada Allah. Memang tidak akan terjadi taubat kepada Allah. Sebab apa?
titik hitam, bila dia sudah pun melekat dan sudah pun berada dalam diri kita ini, maka susah untuk mendapat hidayah daripada Allah. Maka bila susah nak dapat hidayah pada Allah, mudah kita melakukan dosa dan menganggap dosa itu adalah perkara biasa dalam kehidupan kita. Lantas bila dianggap dosa itu perkara biasa dalam kehidupan, tak menjadi masalah dalam hidup, akhirnya apa yang berlaku? Kita akan menjadi mudah untuk terus terperosok dan masuk ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bila itu berlaku, apa yang akan berlaku pada kita? Maka susahlah kehidupan kita. Di dunia kita akan mendapat kepayahan dan tiada keberkatan. Saat ketika bertemu dengan Allah, maka ketika itu kita sedang menantikan untuk mendapat azab ataupun balasan terhadap dosa-dosa yang dilakukan ketika itu. Jadi hadis ini nak memberikan gambaran setiap daripada kita ini melakukan dosa. Wa khairut tawwabin wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu dengan bertaubat kepada Allah. Maka hadis tadi yang menyatakan bila Allah menghendaki seseorang itu untuk mendapat kebaikan, ajjalalahul uqubah, Allah menyegerakan, bermaksud itu adalah merupakan salah satu jalan untuk kita menyegerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalam dua hadis yang kita bicarakan tadi, azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Tak ada azab yang azab yang kita rasai di dunia ini paling berat pun azab yang kita rasai di dunia. Itulah merupakan satu azab yang kita kata paling ringan, bukan paling ringan, tak ada lagi yang paling ringan berbanding dengan azab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini siksaan kepada manusia tak pernah dia akan berterusan. Dia ada tempohnya. 7 kali sebatan. 7 kali sebatan pun dia tengok pada keadaan. Sebat kali pertama, ya, yang kalau kita tengok sebat yang dikenakan hukuman di penjara, itu sebat itu pun bertentangan ataupun berbeza dengan sebat yang berada dalam bab hudud. Hudud sebat pun tak begitu teruk, tapi di dunia begitu teruk. Itu pun tidak sama dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Sakit tak sebat tersebut, Allah nak sembuhnya itu, kalau tanya orang-orang di penjara tu nak sembuh itu berbulan-bulan, itu pun tak sampai 7, mungkin baru 2 ataupun 3 kali. Tengok pingsan ketika itu dibiarkan untuk disembuhkan semula, nanti akan disebat semula. Tempoh masa itu bayangkan berbulan-bulan nak sembuh. Tetapi dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak akan sembuh. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Allah mengatakan setiap kali masaknya kulit-kulit yang ada pada manusia dalam neraka, nadijat juluduhum, kulit mereka itu masak, dan kemudian setelah masak apa yang berlaku? Badalnahum juluda, kami tukar dengan kulit yang lain. Allah, dah elok-elok ketika itu rasa macam nak rehat kejap, ya. Orang Jawa kata nak berehat lah, nak berehat ketika itu. Jadi saat ketika nak berehat, pada saat ketika itu rupa-rupanya tak ada rehat lah, dah hancur dah, lega sedikit. Allah terus tukar dengan barang yang baru. Ada spare-partnya, jangan bimbang, ada spare-part. La ilaha illallah. Kalau spare-part kenderaan tak jadi masalah, ni spare-part kita balik yang disediakan untuk kita merasai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila masa rehatnya, memang tidak ada rehat ketika itu. Azab yang sentiasa berterusan dan berkekalan. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa ujian besar, bukanlah bermakna Allah membencinya. Bahkan ia merupakan petanda Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Jadi nampak saja, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sebut kan, walaupun bukanlah terlalu besar dengan ujian tersebut, tapi besar besar serta bermakna bagi mereka yang diuji dengan perkara tersebut. Kisah yang berlaku kita juga dah bicarakan dahulu sebagai mengulangi mungkin perbincangan kita. Kisah yang berlaku kepada seorang suami yang begitu menantikan kelahiran zuriatnya. Bertahun-tahun menunggu dan menanti. Isteri pun duk menunggu, suami pun duk menunggu. Ya, tu yang tak balik-balik. Kalau hari raya tak balik, sebab apa nanti ditanya. Dapat anak dah, berapa tahun dah. Perkara-perkara yang kadang-kadang menimbulkan rasa kesedihan juga, rasa malu ketika itu. Tiba-tiba Allah takdirkan isterinya mengandung ketika itu. Subhanallah. Mengandung, tunggu dan akhirnya sampailah 9 bulan, anak tersebut pun dilahirkan. Dan saat ketika dilahirkan ketika itu, begitu gembira. Ialah tempoh yang begitu lama, tiba-tiba dapat anak.
Waktu itu gembiranya tidak dapat nak digambarkan dan dibayangkan ketika itu. Suami gembira, isteri lagilah gembira. Nanti bila ditanya, dapat anak? Alhamdulillah dapat anak tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa yang berlaku ketika itu? Allah berkata kepada malakul maut, pada malaikat yang mencabut nyawa, qabattum thamarata fuadi. Kamu dah cabut dah akan hasil daripada thamarati, hasil daripada kedua-dua pasangan tersebut itu yang begitu dicintai dan disayangi. Jawab daripada malaikat, ya, aku cabut. Apa yang berlaku kepada dia? Respon yang berlaku ketika itu apa dia? Hamidaka wastarja. Tengok apa yang disebut ketika itu, dia sebut dengan perkataan Alhamdulillah. Anak meninggal, orang tanya macam mana anak meninggal? Alhamdulillah, meninggal anak aku. Jarang kita dengar perkataan seumpama ini, tapi hadis mengatakan demikian. Hadis menyebut apa dia? Hamidaka. Perkataan yang pertama keluar daripada mulutnya itu, Alhamdulillah, pujian padamu ya Allah. Dan kemudian diikuti dengan perkara yang kedua, dia pun menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila begitu keadaannya, Allah kata, ibnu lahu baitan fil jannah wasammuha baital hamd. Binakan baginya itu sebuah istana dalam syurga. Namakan istana tersebut dengan istana pujian. Disebabkan ketika Allah uji, dia menyebut kalimah Alhamdulillah. Memanglah dalam kaedah seorang yang beriman pada Allah, bila Allah uji itu bersabar. Tapi ditambah, bila diuji bukan sekadar bersabar, tapi dia bersyukur dengan menyebut kalimah Alhamdulillah. Dengan ucapan tersebut, Allah tidak teragak-agak untuk memberikan kepadanya itu sebuah istana khas yang tidak ada pada mana-mana ahli syurga, melainkan diberikan kepada orang yang ketika diuji, dia menyebut kalimah Alhamdulillah dan kemudian menyebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, ia menjadi bukti kepada kita bahawa setiap ujian yang Allah berikan itu sebagai tanda Allah sayang kepada kita, sementara mereka yang dibiarkan bergelumang dengan maksiat, Allah akan menghadapi dosanya itu bersama dengan azab yang disediakan di saat ketika pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewatkan hukuman terhadap mereka yang melakukan maksiat merupakan istidraj. Istidrajan yang maksudnya berperingkat-peringkat, ya, berperingkat-peringkat. Dan istidraj ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sentiasa hidup dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, nampak, dia banyak mencabar tentang agama Allah. Saya tak sembahyang ni tapi kaya. Saya tak tutup aurat, saya tak solat, tapi hidup saya bahagia je. Kamu hidup bersusah payah, tengok sakit selalu datang. Kadang-kadang kita teruji tak ataupun tertekan dengan ujian tersebut. Allahu Akbar. Setiap hari datang, kita ajak teman kita, nasihatkan teman kita, mihlah kita bersembahyang. Aku tak sembahyang ni, hidup aku ni pun tetap okey. Boleh lagi belanja orang, kau tak pernah belanja langsung. Ya, duduk dengan kawan-kawan dan teman-teman yang sepejabat sebagai contohnya, tengok memang waktu itu kita jarang belanja, tapi yang dia hidup begitu, dia hidupnya dalam keadaan belanja, tak ada apa-apa pun. Sebagai contoh dalam keadaan demikian. Lantas kenapa boleh berlaku demikian? Kadang-kadang ia sebagai istidraj, wal iyazbillah. Kita juga minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang itu, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib. Bila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hambanya apa yang dia suka, Allah bagi. Fa innama huwa istidraj. Maka sesungguhnya itu adalah merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud istidraj, Allah biarkan dia bergelumang dengan dosa-dosa, saat sampai satu ketika nanti segala nikmat tersebut akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idahum mublithun, dan saat ketika itu dia akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanti pada mereka ini azab yang sedang akan diberikan kepadanya ketika saat mereka itu dibangkitkan semula daripada alam kubur untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sepatutnya menjadi salah satu kebimbangan kepada kita. Biarlah orang nak berkata apapun, tapi ingatkan kepada mereka tentang persoalan istidraj. Allah bagi kepada seseorang apa yang dia suka, iaitu maksud dia suka itulah sesuatu maksiat yang dia nak, semuanya Allah bagi. Kaki judi, tak solat Jumaat, apa lagi, segala perkara itu berlaku dalam kehidupannya. Seronok dia bergelumang dengan hal tersebut. Maka tunggulah
masa dan saat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan azab dan juga memberikan kepadanya sesuatu kesusahan dan kepayahan sebagai balasan ke atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Saya terlupa ada satu ayat ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehinggalah apabila mereka itu bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka ketika itu, kami tarik segala pemberian-pemberian yang selama ini aku berikan, dan saat ketika itu mereka berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kedua-dua hadis ini menolak pandangan. Dah masuk waktu. Hadis ini menolak pandangan mereka yang lemah akalnya bahawa apabila seseorang ditimpa dengan musibah, maka ia menandakan Allah tidak meredainya, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 55, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bila mana numidduhum bih, kami membantu kepada mereka itu dengannya, mimmalin wa banin, dengan memberikan kepadanya harta yang banyak, banin, dan juga anak-anak yang ramai, kami segerakan bagi mereka itu kebaikan, balla yash'urun, bahkan mereka sebenarnya tidak sedar Allah bagi demikian itu sebagai pemberian untuk mereka melupai akan Allah Subhanahu wa taala, leka dengan pemberian tersebut, seronok dengan nikmat-nikmat yang dirasai, sehingga terlupa tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Pada waktu itu, tibalah akan janji yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, jangan timbul dalam diri kita perkara yang bila sebut sahaja ditimpa dengan sesuatu musibah, itu menandakan Allah murka kepada kita, tapi sebaliknya, ia merupakan hadiah daripada Allah untuk mengingatkan semula hakikat diri kita sebagai hamba, untuk kita kembali mengingati Allah dan bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bersabar di atas musibah dan berhenti semua. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول اللهم الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sambung sedikit daripada perbincangan kita pada malam ini. Antara pengajaran yang lain yang boleh diambil daripada kedua-dua hadis tersebut, bersabar di atas musibah dan penyakit yang menimpa adalah sebab untuk dosa dibersihkan. Jadi dengan sebab sabar kita tabah terima hakikat tersebut, dosa-dosa kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan oleh para ulama, yang di dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, Allah hapuskan itu dengan kesabaran tersebut. Adapun perkara yang berkaitan dengan dosa besar, dia akan kekal, melainkan ia memerlukan kepada taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iaitulah yang pertama dengan al-iqla' 'anil dhunub, cabut dosa tersebut, dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, al-azmu, dia perlukan kepada keazaman untuk tidak melakukan akan perkara tersebut dengan sungguh-sungguh, seperti mana ia merasakan seakan-akan dia sedang untuk merasai azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keazaman. Dan kemudian yang ketiga, an-nadam, dia perlu ada memiliki sifat menyesal atas perbuatan tersebut. Kalau ketiga-tiga syarat ini tidak berlaku, maka dosa besar akan kekal dengan dosa tersebut selagi ia tidak bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada kedua-dua hadis tersebut. Adapun hadis yang ke-20, kedudukannya dalam bab sabri, dalam bab sabar ini, kita baca sedikit dan insya-Allah kita akan bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dari sudut pengajarannya. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي وهو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. Allahu Akbar. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, adalah
anak kepada Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, merasai sakit. Ya, ishtaki ni asal maksudnya mengadu. Mengadu maksud dalam hadis ini mengadu dengan kesakitan. Sakit yang teruk ketika itu. Tapi pada saat yang serupa ketika itu, fa kharaja Abu Talha. Abu Talha tetap meneruskan tugasannya sebagai businessman. Dan dalam riwayat menceritakan Abu Talha ini di antara seorang businessman ataupun peniaga yang cukup berjaya. Antara salah satu sebab dia berjaya kenapa? Kerana sentiasa keluar awal waktu paginya, berpagian untuk pergi berniaga ketika itu, kerana itu merupakan waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pergilah Abu Talhah meneruskan perniagaannya. Dalam riwayat yang lain seperti mana dalam catatan, saya membaca dalam catatan yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan kanak-kanak, itu dibicarakan tempoh masanya itu bukan sekejap, tapi tempoh masa yang lama ketika itu, sehingga 40 hari masa perjalanan untuk berniaga. Maklum sajalah, kalau berada di Madinah, maka nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Syam, pergi ke Yaman, itu tempoh masa yang lama. Itu merupakan tempat-tempat kawasan perniagaan ketika itu. Dan saat ketika itu, faqubidas sabi, maka anaknya telah dicabut nyawanya ketika itu, tanpa disedari oleh Abu Talhah. Falamma raja'a Abu Talhah, bila mana Abu Talhah kembali, qala, dia berkata kepada isterinya, ma fa'ala abni, apa yang telah berlaku kepada anakku? Jawab ke isterinya Ummu Sulaim, wahia Ummu Sabi, dia adalah merupakan ibu kepada budak tersebut. Huwa askanu makan, dia lebih tenang berbanding dengan apa yang telah dia lalui sebelum ini. Betul lah, dah tenang, meninggal tenang ketika itu. Seorang anak yang terpelihara daripada dosa ketika itu, sudah tentu memanglah lebih tenang. Ingat daripada suaminya lebih tenang, itu dah sihat dah. Ya, rupa-rupanya meninggal dunia tanpa diberitahu kepada suaminya. Tapi apakah isterinya menipu ketika itu? Isterinya tidak menipu. Seorang isteri yang memahami tabiat seorang suami, dah letih balik daripada kerja, bisnes ni ya Allah banyak perkara yang difikirkan, jadi tiba-tiba si suami balik tanya sesuatu. Maka saat ketika sesuatu itu ditanya, isterinya juga seorang yang pandai, dia tidak mahu untuk menimbulkan rasa kepeningan ataupun menimbulkan stres yang berlaku kepada suaminya. Dia bagi tahulah jawapannya, anak kita ni lebih tenang berbanding dengan yang dulu. Yang dipahami maksud lebih tenang itu dah sihat, tapi maksud lebih tenang itu telah pun anaknya telah meninggal. Apa yang berlaku sesudah itu? Faqarrabat ilaih, maka isteri pun mendekatkan kepadanya itu al-asya, makanan di waktu malam. Maknanya Abu Talhah sampai rumah tu waktu malam, memang kerja sungguh. Fata'asya, lantas Abu Talhah pun makanlah. Thumma asaba minha, dan kemudian kedua-duanya bersama. Setelah selesai, maka ketika itu disembunyikan akan anak tersebut, tidak dilihat. Lantas nantilah tunggu untuk bertemu dengan anak. Bila masuk waktu subuh, falamma asbaha, bila sampai waktu subuh, Abu Talhah pun diceritakan tentang hakikatnya ketika itu, bahawa anaknya telah pun meninggal dunia. Dalam sambungan yang lain ataupun dalam riwayat yang lain, ketika itu si isteri bagi tahu kepada suaminya, kalau sekiranya kita meminjam sesuatu barang itu kepada orang yang memberikan pinjaman, apakah kita wajib untuk memulangkan barang yang kita pinjam? Maka jawab daripada suaminya, memanglah wajib, sebab barang itu pinjaman. Abang, anak kita ni adalah pinjaman daripada Allah. Lantas Allah telah mengambil semula pinjaman tersebut yang telah diberikan sementara kepada kita. Apa yang berlaku waktu itu? Abu Talhah rasa marah kerana seakan-akan dipermain-mainkan dengan kata-katanya pada waktu malam tersebut. Dan dalam hadis ini dipendekkan, disingkatkan dalam hadis ini. Bila masuk waktu subuh, Abu Talhah datang jumpa dengan Rasulullah SAW, lantas menghabarkan apa yang berlaku. Seakan isteri aku ni dia telah berlaku nusyus, ataupun istilahnya telah pun mengingkari dan tidak mentaati perintah aku. Dia bercakap bohong. Istilah mungkinlah begitu bahasanya. Dia tidak memberitahu perkara yang sebenar. Rasulullah tanya, apa peristiwa yang berlaku? Anak aku meninggal, tapi isteri aku telah pun menyembunyikan hal tersebut di saat ketika aku sampai di rumah. Rasulullah tanya kepada Abu Talhah, malam tadi apa yang kamu buat? A'arastumul laylah, apakah kamu ini menjadi arisan-arisan ni macam pengantin baru lah? Bahasa yang disebut Rasulullah, kamu jadi pengantin baru tak pada malam tadi? Dia kata, ya Rasulullah, aku bersama-sama dengan isteri aku pada malam tersebut. Naam, katanya. Lantas Rasulullah kata, Allahumma barik lahuma, semoga Allah memberikan keberkatan kepada mereka berdua ini. Ada keberkatan yang diberikan oleh Allah. Lantas ketika itu, tak lama sesudah daripada itu, didapati isterinya mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, budak lelaki.
Lantas ketika itu kata Abu Talhah kepadaku, faqala li Abu Talhah ahmilhu hatta ta'ti bihi. Ketika itu Abu Talhah berkata dengan isterinya, ahmilhu, bawakanlah ia, budak tersebut, sehingga hatta ta'ti bihi an-nabi, sehingga datangnya, sehingga kamu bawakan dengannya itu kepada Nabi SAW. Dan dibawakan juga bersamanya beberapa tamar. Dibawalah jumpa dengan Rasulullah untuk beritahu kepada Rasulullah. Bila sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata, ama'hu syai', apakah bersama dengan budak ini sesuatu yang lain? Jawab daripada Abu Talhah, ya ya Rasulullah, tamarat, ada beberapa tamar yang kami bawa. Lantas Rasulullah mengambil tamar tersebut, famataghaha, lantas Rasulullah mengunyah akan tamar tadi, dan kemudian diletakkan pada mulut budak tersebut, dan kemudian Rasulullah mentahnik akan budak tadi, menamakan budak itu dengan nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Berhenti sekadar itu. Sementara dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kalau muttafaqun alaih bermakna hadis itu riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi ada satu riwayat yang bersendirian. Riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari semata-mata. Dalam riwayat itu kata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, lantas berkata seorang lelaki daripada kalangan orang-orang Ansar ketika itu. Ansar ni maknanya penduduk tetap Madinah. Fara'aitu tis'ata aulad. Aku melihat ada 9 orang anak, semua daripada anak-anak tersebut qad qara'ul Quran. Semua hebat dalam menghafaz Al-Quran. Baca Al-Quran, mereka hebat dalam menghafaz Al-Quran. Siapa anak tersebut? Anak daripada Abdullah, yang mana Abdullah ini anak kepada Abu Talhah dan juga isterinya Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Subhanallah, bila mana Rasulullah mendoakan kepadanya, bayangkan anak tadi yang walaupun dapat seorang sahaja anak yang dilahirkan, menggantikan anak yang meninggal tadi, rupa-rupanya anak itu memberikan keberkatan dengan lahirnya 7 orang cucu pada mereka, 9 orang cucu, ke-9-9-nya semuanya menjadi menghafal Al-Quranul Karim. Kita nak menunggu anak-anak kita, contoh kita mengharapkan macam kita juga, rajin pergi ke surau, rajin pergi ke masjid, rajin membaca, rajin mengaji Al-Quran sebagai contohnya. Bukan mudah, ya, doalah juga. Bukan mudah kita nak dapat demikian, tapi bayangkan dengan doa daripada Nabi SAW, Rasulullah memberikan suatu alamat ataupun signal yang menunjukkan bahawa anak-anak mereka itu akan terus mendapat keberkatan daripada Allah, dengan syarat sabar dengan kematian anak tadi. Rupa-rupanya Allah ingin menggantikan anak yang lebih baik daripada itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita bincangkan pengajaran yang ada, dan sebenarnya ada lagi hadis berikutnya kita akan bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dan silap itu adalah kelemahan diri ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.